Saya yakin tuan-tuan juga sama dengan saya. Antara azam kita tuan-tuan yang utamanya, mudah-mudahan inilah Ramadanku yang terbaik. Kita nak jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang paling elok di antara Ramadan-Ramadan yang kita lalu sebelum ni. Kita dah lalu Ramadan 30 kali, 40 kali, 50 kali, ada orang 60 kali pun ada tuan-tuan. Betul ke Ramadan yang kita lalu sebelum ni Ramadan yang benar-benar memberi kesan, memberi manfaat? Ada sesuatu yang berlaku dalam perubahan hidup kita melibatkan iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak sekali lepas habis Ramadan kita duduk seorang-seorang kita postmortem? Kita muhasabah. Adakah Ramadan telah merubah diri kita? Antara punca pasal apa Ramadan ni tak boleh nak dijadikan sebagai satu titik perubahan, antara punca termasuk diri saya tuan-tuan. Pertamanya, bila kita tak faham apa tujuan satu-satu benda yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan setuju tak dengan saya? Kita pernah faham tak pasal apa tujuan Ramadan ni? Apa tujuan puasa? Dahlah Ramadan ni ibadat pelik. Kalau kita tengok dalam rukun Islam yang 4 melibatkan perbuatan selepas syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Betul? Solat, zakat, haji, dia melibatkan perbuatan yang kita kena buat. Adapun puasa Ramadan ni, dia melibatkan benda yang kita kena tinggal. Benda tu kita mampu buat, tapi Tuhan minta kita tinggal. Ibadat Ramadan ni terbalik. Puasa ni satu benda yang terbalik. Solat Allah suruh kita dirikan solat, wa aqimus solah. Zakat Allah suruh kita keluarkan, wa atu zakah, beri zakat. Dalam bab haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti wa istata'a ilaihi sabila. Dan kepada siapa yang mampu untuk membuat haji, dia boleh sampai ke sana, maka kerjakan. Tapi dalam bab puasa kena tinggalkan. Tak nampak ke pasal ada satu kepelikan kat situ? Dia macam tak sama. Bila cerita bab haji hari ni, tengok harga haji mengkelan tuan. T20 pasang tu kan 30,000. Saya tak mau komen apa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meluncurkan jalan supaya kita dapat sampai ke Baitullah mengerjakan haji, insya-Allah. Benda ni dengan izin Allah tak ada masalah. Bab duit tu Allah yang bagi. Tapi tengok ngeri ke? Selama kita buat ibadat ni, okey, tadi kita solat kan. Tuan-tuan faham tak pasal apa solat? Apa objektif solat? Apa tujuan solat? Kau mengikut, tak tahu pada kecil pak duk rembat dulu tak sembahyang, sampai dah besar ni duk jadi rasa macam malas pula nak tinggal. Macam tu kah kita? Tak. Kalau kita tak faham objektif tuan-tuan, kita tak ada tujuan, bagaimana kita nak dapat satu kejayaan? Kejayaan mesti didatangkan dengan tujuan yang kita boleh capai. Sebab tu dalam seruan azan, hayya 'alal falah didatangkan selepas hayya 'alal salah. Solat dulu, bagi faham pasal apa kena solat, apa tujuan solat, apa peri penting solat. Kemudian dengan solat tadilah baru kita boleh dapat kejayaan. Pasal apa kita solat hari ni? Allah sebut antara tujuan terbesar, wa aqimis salata li dzikri. Dan dirikan solat, mudah-mudahan hangpa boleh ingat kat aku. Allah minta dalam 24 jam yang Allah bagi sama rata pada semua hamba dia, daripada awal pagi sampai hujung malam, kurang-kurang ada 5 waktu yang hangpa boleh khususkan untuk ingat kat aku. Hangpa boleh faham yang ada kat hangpa hari ni, kesihatan, nikmat harta, kedudukan, pangkat dan sebagainya, aku yang bagi. Dengan cara hangpa ingat kat aku, hangpa terima kasih kat aku. Tu antara tujuan solat. Tuan-tuan, apa tujuan zakat? Pasal apa Allah Ta'ala suruh kita keluarkan harta kita bagi ke orang? Sebab orang yang kena keluar zakat, pertama sekali dia kena faham rezeki dia melimpah, rezeki dia banyak, rezeki dia lebih. Dan Allah yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah nak dalam diri setiap hamba dia juga ada perasaan kasih sayang, ada perasaan belas kasihan. Bila kita ada kemampuan tolong orang yang Allah Ta'ala uji dengan kesusahan, dengan rela hati, Allah nak didik hati kita. Tu tujuan zakat. Awak Allah kelapang sangat ke dengan apa yang dia bagi kat kita? Tak, tuan. Bahkan Allah berjanji orang yang zakat sedekah ni Allah akan ganti daripada jumlah yang cukup banyak dan daripada sudut yang dia tak sangka-sangka. Bukan kita keluar tu kita rugi saja, Allah ganti ikut lain. Apa tujuan haji? Tujuan haji juga melibatkan hati, supaya Allah nak setiap hamba dia berasa hina. Jangan berasa besar diri, sombong.
terutamanya orang lelaki, dia akan nampak kelebihan haji ketika mana dia pakai ihram. Waktu kita nak buat tawaf umrah haji ni tuan-tuan, yang kita boleh pakai satu kain di atas, satu kain di bawah. Pakaian dalam pun tak boleh pakai. Minyak wangi pun tak boleh sembah. Pada waktu tu yang ada pada diri kita semua benda yang jijik, yang hina, yang busuk. Dan ketika kita tawaf, tuan-tuan kenal ke siapa pemimpin tertinggi negara? Siapa yang paling tinggi pangkat dia? Siapa yang paling kaya? Siapa yang kerja dia kita nampak hina, sapu sampah dan sebagainya? Tak kenal. Waktu tu hang tolong sedar, hang ni tak ada apa. Hang ni hina, hang ni jijik. Allah nak supaya manusia ni tak ada sifat sombong. Ada tujuan. Sebab tu orang yang balik ketika melepas mengerjakan haji, kalau Allah terima haji dia, kita boleh tengok perubahan antara dia, akhlak dia tuan-tuan. Dia takkan kata ke orang, dia akan mudah tolong orang. Dan apa tujuan puasa? Kita pernah tahu tak selama ni apa tujuan puasa? Sebab kalau kita tengok dalam hadis yang mana Nabi SAW menceritakan tentang rukun Islam, Nabi SAW sebut buniyal Islamu ala khamsin. Dibina Islam di atas 5 cabang, 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, wa iqamis solah, dirikan solat. Ketiga, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Keempat, wa hajjul bait, mengerjakan haji di Baitullah. Kelima, wa saumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dia ada 2 benda tau. Saum Ramadan. Satu perbuatan, satu tempoh. Perbuatan puasa. Pasal apa Allah suruh kita tahan diri? Kita faham dah bila hamak puasa tak boleh makan, tak boleh minum. Tempoh dia subuh sampai maghrib. Pasal apa kita tak boleh makan sedangkan makanan tu ada di hadapan kita? Kita mampu cari, kita mampu makan. Sebab tujuan puasa, Allah nak bagi ruang kepada kita dalam satu tempoh untuk kita perbetulkan kembali keimanan kita kepada Allah. Sebab pada setiap hamba dia ada 2 musuh yang selalu cuba memesongkan dia daripada jalan syurga Allah, iaitulah nafsu dan syaitan. Bila kita tak makan, nafsu yang membuat ada dalam diri kita ni, dia akan berada di tahap yang paling lemah. Bateri dia betul-betul low. Ditambah pula dengan Ramadan tadi, antara kelebihan Ramadan, bulan yang paling mulia di kalangan 12 bulan ni, salah satu dia Nabi SAW sebut wasul silati syayatin. Setan ni diikat di belenggu. Bila setan dia partner dengan nafsu tuan-tuan, oh kita kalah. Setan mai bisik, nafsu duk hasut. Biasanya kita kalah ni sebab bab makan, duk Penang pula tuan-tuan. Allahu Akbar. Orang Penang cukup susah hati kena outstation. Outstation pula kalau saya lah kena pi Pahang ke, kena pi Terengganu ke, susah hati tuan, nak makan apa? Segala mak nenek makan, daripada yang makanan Penang, makanan Mexico, makanan mana-mana, semua ada kat negeri kita. Antara top 3 tempat syurga makanan dunia. Hak tu benda duk bagi nafsu kita makin besar. Allah Ta'ala tahan, jangan makan. Nafsu lemah. Setan tak ada. Bila tak ada komunikate dua-dua benda ni tuan-tuan, pada waktu tu yang tinggal pada diri hamba-hamba Allah adalah iman dia yang sejati. Bukti dia, tengok Ramadan. Tuan-tuan tengok Masjid Surau kalah Jumaat. Pi bila-bila mana tempat pun mai Ramadan orang ramai. Sebab tu tak pelik bila mai Ramadan masjid penuh. Mai Ramadan nak sedekah ni, tabung ni full sedia. Tidak ni orang masjid buh tabung tengah nak sampai setengah pun kira jenuh merayu lah. Tolonglah bagi sumbangan, kita nak buat program hak tu. Hak ni tak payah sebut tuan eh. Tak heran bila mai Ramadan orang boleh khatam Quran 30 juzuk. Sehari baca 20 muka surat. Hari-hari biasa saya lah kalau dapat 3 muka surat pun sujud syukur dah ke Allah. Banyak dah tu. Duk berasa boleh masuk syurga dah. Ramadan 20 muka surat dia boleh bagi senapah. Pasal apa? Sebab iman saja yang tinggal pada waktu tu. Hebat tak Ramadan tuan? Hebat. Kalau hari ni kita dah faham tujuan Ramadan tuan-tuan, maka kita kena buat persiapan. Oh, rupanya Ramadan ni Allah nak bagi satu kelebihan untuk hamba dia supaya perbetulkan balik saf dia. Perbetulkan balik kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari paling koman 17 kali kita duk minta ke Allah, tolong tunjukkan kita ke jalan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim.
Dalam 17 rakaat daripada subuh sampai ke isyak. Inilah ruang dia untuk kita nak menambahkan lagi tempat untuk membetulkannya. So bila kita dah dapat, dah faham, selama ni pernah tahu dah ini tujuan Ramadan. Ini objektif dia. Allah nak kita kembali menjadi raja kepada nafsu dan mampu melawan bisikan syaitan. Okey, so dah jumpa objektif Ramadan. Bila dah jumpa objektif, apakah kita punya langkah-langkah untuk mencapai objektif tersebut? Kita kena pasang langkah-langkah kita. Kita kena ada perancangan. Bukan main beli main bedai ikut daan. Orang yang berjaya kita tengok orang ni, businessman ke apa ke tuan-tuan, mereka ada perancangan. Mereka ada target. Bukan kata main bedai macam tu. Try bila berniaga, kok untung tak ada. Dia tengok lokasi, dia tengok keadaan, dia tengok benda sambutan, semua benda dia akan tengok. Kalau okey baru dia akan mulakan satu-satu perniagaan. Macam tu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mendapat kehebatan rahmat Ramadan ni kena ada perancangan. Tuan-tuan dah rancang tak Ramadan ni nak buat apa?